Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamil bil khair. Pertama kali syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini cukup saya melewati 6 bulan sebagai pegawai pendidikan daerah yang bermula pada 29 Mac yang lalu, dan hari ini genap 6 bulan saya berada di sini. Jadi sebelum saya meneruskan ucapan saya pada hari ini, ingin saya membaca satu surah daripada surah Asy-Syam, iaitu ayat 7 hingga ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma saqwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Ayat dari surah Asy-Syam ini adalah satu ayat yang melihat Allah memberi janji kepada kita makhluk dari segala bentuk. Allah berjanji dengan menggunakan matahari, Allah berjanji dengan kejadian bulan, Allah berjanji dengan kejadian siang, Allah berjanji dengan kejadian malam, langit, bumi, dan akhir sekali Allah berjanji dengan kejadian kita manusia ini, diri kita ini. Dan Allah lontarkan kepada kita dua pilihan, iaitu pilihan baik dan pilihan yang buruk. Jadi di sini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk kita menentukan jalan yang mana yang kita akan pilih dalam kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi ini. Berkaitan dengan perjalanan saya di PPD Kuala Mudayan ini, saya menerima surat pelantikan pada 29 Mac tahun 2020 dan merupakan satu penghormatan yang tinggi sebagai seorang penjawat awam yang sebelum ini rata-rata tugasan dan amanah yang diberikan ini diperuntukkan ataupun diletak tanggungjawab ini kepada kumpulan-kumpulan yang lebih senior ataupun kumpulan yang melalui laluan sebagai seorang pengetua ataupun sebagai seorang penolong PPD yang paling kanan. Namun takdir Allah SWT telah meletakkan saya sebagai seorang penjawat yang menjawat jawatan sebagai pegawai SI partner dipilih untuk diberikan amanah ini. Jadi saya sangat bersyukur di atas anugerah yang Allah berikan kepada saya sehingga ini. Jadi dalam tempoh 6 bulan ini saya terpaksa melihat secara lebih dekat setiap tempat dan juga lokasi-lokasi. Yang ini bermaksudnya adalah dari pejabat ke semua sekolah di bawah kawalan, yang mana kita mempunyai sebanyak 182 buah sekolah. Jadi dalam tempoh melalui ataupun membuat lawatan ke sekolah ini, banyak perkara yang boleh dikeluarkan ataupun ditimbulkan dari aspek pengurusan dan juga aspek kepimpinan. Jadi di sini saya telah melihat banyak perkara yang perlu saya kongsikan bersama rakan-rakan di pejabat bagi kita membentuk satu kumpulan bagi mengurus dan juga memimpin, khususnya kepada pengetua dan guru besar dan juga kumpulan penolong-penolong kanan yang ada di sekolah dalam memastikan perjalanan organisasi di peringkat sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Apa yang telah saya lalui
merupakan banyak cabaran, bukan saja daripada aspek pengurusan dan pentadbiran, tapi juga dari aspek komunikasi yang melibatkan pihak dalaman dan juga pihak luar daripada organisasi pejabat pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini, saya mengambil satu pendekatan, iaitu pendekatan manuver. Perkataan ini saya pernah sebut sebelum ini kepada rakan-rakan di pejabat. Jadi perkataan ini sangat penting kerana ia membentuk diri kita bukan bergerak pada satu landasan yang horizontal saja, tapi kita kena bergerak juga secara vertikal. Jadi makna kita boleh mempelbagai arah cara pengurusan kita dan kita boleh bergerak di segenap pelusuk. Dengan kaedah ini, kita mampu memahami dan kita mampu untuk mengolah kembali bentuk pengurusan yang lebih dekat dengan pihak-pihak di bawah kawalan kita. Itulah harapan saya yang saya gariskan di dalam setiap kali saya membuat ucapan bersama-sama atau perbincangan bersama-sama dengan timbalan-timbalan saya dan juga pegawai-pegawai di pejabat. Begitu juga dalam setiap kali perjumpaan saya dengan pengetua guru besar, sama ada secara bersemuka ataupun secara dalam talian, saya juga memberi penekanan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan juga pentadbiran, supaya perkara ini dapat dipahami dengan lebih jelas dan mereka dapat melaluinya ataupun melakukannya dalam bentuk pematuhan yang sepatutnya. Sebagai peneraju pendidikan di peringkat daerah, saya melihat daerah Kuala Mudayan ini mempunyai satu aset yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimajukan. Kalau dilihat dari aspek pendidikan ataupun dari segi akademik, kita adalah kumpulan daerah yang paling besar dari segi jumlah calon pelajar dan juga dari segi calon yang akan menduduki peperiksaan juga merupakan calon yang terbanyak. Di situ kita akan memberi peratusan yang tinggi kepada prestasi di peringkat negeri. Jadi pada tahun ini saya telah meletakkan satu garis panduan, yang mana garis panduan ini telah pun ditentukan oleh rakan setugas saya yang sebelum ini yang telah berpincin, dan saya akan menyambung apa yang telah beliau laksanakan. Namun begitu, saya juga meletakkan satu hasrat, iaitu ingin melaksanakan satu lompatan sarjana dari aspek peningkatan akademik di daerah Kuala Mudayan ini. Bila disebut dari segi akademik, ia bukan hanya tertumpu kepada kumpulan pelajar yang berada di tahun peperiksaan, tapi sebenarnya lonjatan sarjana yang ingin diperkemaskan ini adalah melibatkan di semua peringkat, malah bermula daripada pelajar di prasekolah sehinggalah kepada pelajar di tingkatan 6. Jadi kumpulan yang berbagai tahap ini mempunyai pendekatan yang berbeza, dan yang inilah perlu kita perlu pahamkan kepada semua peringkat, bukan saja di pejabat pendidikan daerah, malah di peringkat sekolah, untuk memastikan kita bergerak sederap bagi memastikan matlamat yang kita gariskan ini dapat tercapai. Manakala di peringkat bahagian co-curriculum juga, kita dapati daerah Kuala Mudayan ini adalah daerah yang sentiasa berada di tempat teratas. Yang lepas kita dapati Kuala Mudayan merupakan johan di dalam MSSK, dan pada tahun yang lepas kita kurang sikit jatuh ke tempat kedua, tetapi kita mempunyai potensi untuk kita gerakkan semula pasukan-pasukan kita bagi mencapai apa yang kita idamkan, khususnya di dalam pertandingan majlis sukan sekolah-sekolah di negeri Kedah ini. Dan kita juga berhasrat untuk melahirkan seberapa ramai pelajar-pelajar kita yang berpotensi, sama ada di dalam olahraga ataupun dalam permainan,
untuk ditonjolkan di peringkat negeri dan kebangsaan, dan mungkin pada masa akan datang akan menjadi aset kepada negara, khususnya dalam sukan dan permainan. Begitu juga dari aspek sasiah pelajar. Kita melihat ini adalah perkara yang sangat penting kerana daerah Kuala Mudan ini dia terbahagi kepada beberapa kumpulan dari segi struktur penempatannya. Yang pertamanya ialah kumpulan yang tinggal di bandar, khususnya di bandar Sungai Petani ini ada kelompok daripada kebanyakannya anak-anak, ada daripada penjawat-penjawat awam, penjawat swasta dan juga orang yang menjalankan perniagaan-perniagaan. Kemudian kita ada kumpulan, iaitu kumpulan anak-anak kita yang berada di pinggir bandar, ataupun dalam istilah hari ini kita sebut sebagai kumpulan KAMDA, iaitu kampung bandar. Kumpulan-kumpulan ini adalah kumpulan yang kita katakan ialah banyakkannya terdiri pada anak-anak yang di bawah B40. Inilah kumpulan sasaran kita yang kita nak tengok dan kita nak pastikan mereka ini berada pada laluan pendidikan yang betul. Dan kumpulan yang ketiga ialah kumpulan anak-anak kampung, yang khususnya kalau di daerah Kuala Mudan ini kita boleh lihatlah di daerah Yan sendiri banyak pelajar-pelajar kita ni yang berasal dari kampung. Dan kalau kita tengok pula dari segi kepadatan dari segi pelajar ini banyak tertumpu di kawasan bandar dan juga di kawasan pinggir bandar. Manakala sekolah-sekolah kampung ni mungkin hanya tinggal dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Tapi potensi bagi semua tempat ini kita kena tonjolkan. Bukan kerana melihat di bahagian bandar atau bahagian kampung, tapi kita kena buat kepada semua sekali untuk pastikan semua bergerak sederap mengikut level masing-masing, dan dengan itu dia akan membantu di peringkat daerah ini untuk mencapai matlamat yang kita harapkan. Itu dari 3 aspek yang paling kerap kita sebut dalam pendidikan, iaitu dari segi akademik, dari segi co-curriculum dan juga HEM. Tetapi bagi saya sebagai ketua jabatan, saya melihat kepada semua aspek pengurusan. Dalam organisasi pendidikan ini, selain daripada 3 perkara tadi, kita juga melihat dari segi unsur-unsur ataupun dari segi pengurusan persekitaran. Persekitaran sekolah, keceriaan sekolah, dari aspek pejabat, dari aspek kewangan, dari aspek perhubungan, bagaimana sekolah berhubung dengan waris, berhubung dengan organisasi-organisasi lain di luar sana yang dapat membantu meningkatkan kemajuan sekolah. Dan semua perkara ini kita ambil perhatian dan kita cakna bagaimana cara untuk kita memajukan semua aspek ini. Di samping itu, saya juga bersama-sama dengan kumpulan pegawai-pegawai di pejabat pendidikan daerah Kuala Mudan ini, kita juga mengambil berat dari segi pemilihan ataupun dari segi kepimpinan. Dan kita dah mula untuk melihat kumpulan pelapis-pelapis baru yang ada di daerah ini untuk kita tunjulkan sebagai pemimpin-pemimpin pada masa akan datang. Dan insya-Allah dalam sesi-sesi akan datang kita dah sediakan perancangan untuk kita tampilkan guru-guru kita yang berpotensi, yang berprestasi tinggi, untuk kita tempatkan di tempat-tempat yang sepatutnya dengan prestasi yang ada pada diri mereka. Ada menyebut tentang perkara-perkara yang telah dirancang dan telah pun dilaksanakan oleh pejabat ini, khususnya untuk memajukan lagi kemajuan pendidikan di semua sekolah di bawah pentadbiran Kuala Mudan. Namun begitu, ada sasaran, ada harapan dan ada matlamat yang kita nak capai. Dalam tempoh yang ada ini, saya juga telah menggariskan beberapa matlamat yang kita nak capai. Yang pertamanya ialah kita nak pastikan PPD KMY ini berada pada satu tahap yang gemilang. Jadi bila kita sebut perkataan gemilang ini, dia adalah merangkumi semua aspek, bukan saja di dalam satu bidang saja, tapi kita akan melihat kepada semua bahagian. Dan dalam beberapa bulan yang lepas,
kita telah pun membuat persediaan bagi penilaian kecemerlangan di peringkat PPD, dan insya-Allah pada 2 atau 3 minggu akan datang proses penilaian ataupun penarafan itu akan dilaksanakan oleh satu kumpulan yang berautoriti untuk menentukan. Kita telah meletakkan satu target yang tinggi, iaitu kita cuba untuk pastikan satu lonjakan sarjana dari segi pengurusan PPD itu dapat ditingkatkan kalau dibandingkan dengan keputusan yang kita dapat pada tahun yang lepas. Ini adalah satu perkara yang pertama yang memerlukan satu kerjasama daripada semua pegawai dan juga anggota kumpulan pelaksana yang ada di PPD. Bukan saja di situ, maka ia juga turun sampai ke peringkat sekolah yang mana melihat bagaimana kita nak memajukan dan pastikan sekolah juga dapat mencernakan kemajuan di semua peringkat terhadap pelajar-pelajar mereka. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kita juga nak pastikan bahawa KMAY ini seperti mana di dalam aspirasinya adalah gemilang pada tahun 2020. Jadi kegemilangan ini satu perkara yang sangat subjektif, kerana dia tidak ada pengukuran peratus yang kita boleh letakkan pada satu tahap yang kita katakan 100% ataupun 90%. Tapi kita nak melihat semua bahagian itu dapat bergerak, naik, maju serentak pada semua bahagian. Itu harapan saya. Saya sangat berharap juga supaya semua anggota-anggota yang berada di Pejabat Pendidikan Kuala Mudayan seramai 114 orang ini akan menjadi satu tim yang kuat. Kerana bila tim yang kuat di suatu kawasan yang besar, dia akan memberi satu letusan yang lebih hebat di peringkat negeri. Begitu juga dengan kumpulan guru di sekolah yang dengan pelajar yang begitu ramai. Kita mampu untuk pastikan perkara ini dapat dikemburkan, tetapi kita perlu pada cara ataupun tindakan ataupun intervensi yang kita laksanakan itu mestilah bersesuaian dengan keadaan ataupun lokasi berkenaan. Jadi saya ingat itulah harapan saya. Mungkin saya tidak menyatakan dalam bentuk angka peratus, tapi saya sangat berharap perkara ini dapat kita gemburkan untuk semua sekali dan semua bergerak serentak. Itulah harapan, dan saya ingat itu saja yang saya dapat sampaikan untuk kali ini. Dan insya-Allah kita akan terus bekerja bersama-sama. Ini baru 6 bulan yang pertama, mungkin akan ada lagi tempoh-tempoh perkhidmatan saya di sini yang kita boleh majukan lagi daerah ini sebagai satu daerah yang telah pun digazet oleh kerajaan negeri sebagai daerah yang berkaitan dengan teknologi dan juga berkaitan dengan industri. Jadi perkara ini perlu diberi pemahaman, bukan kata di peringkat kita saja, terus juga sampai kepada peringkat sekolah. Kerana ini telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita dan kita perlu cakna tentang perkara ini, bawa perkara ini sampai ke akar umbi untuk kita fahamkan bahawa daerah Kuala Muda adalah daerah industri dan teknologi. Daerah Yan adalah daerah pelancongan desa. So benda ini perlu disepakatkan di semua peringkat. Sekian.